السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عد. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. آمين.
آمين.
أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian daripada kitab huraian hadis geoeskatologi. Dan kita sampai pada bab 8 daripada bahagian bab 7. Kita sampai pada bab 7 daripada bahagian tanah Arab. Bab yang membicarakan mengenai Yaman. Muka surat 69. Yaman termasuk di dalam negara semenanjung Arab. Kedudukannya di bahagian barat daya semenanjung Arab. Dan disempadani dengan Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Selain berada di pesisir Laut Hindi, Yaman turut berada di pintu masuk ke Laut Merah yang dinamakan sebagai Babul Mandab. Yaman merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Jaziratul Hijaz, Jaziratul Arab, iaitu semenanjung Arab. Dia berada di sebelah selatan. Tanah Arab, Mekah dan Madinah ni berada di sebelah atas, dia ada di sebelah bawah, Yaman. Dan sempadan bagi negara ni adalah Arab Saudi, sebelah utara dia. Sebelah timur dia adalah Oman. Sebelah barat dia adalah Laut Merah. Dan di sebelah utara dia adalah Lautan Hindi. Dan Yaman ini kedudukannya sangat strategik yang menjadi pintu masuk daripada timur untuk ke belah barat melalui Laut Merah. Dia akan melalui Babul Mandab. Ada satu muka pintu lah yang memisahkan antara Lautan Hindi dengan Laut Merah ni. Dan bila masuk Laut Merah akan bertemu di terusan Suez dan bersambung dengan Laut Mediterranean. Laut Mediterranean inilah yang menghubungkan di antara Asia, Afrika dan juga Eropah. Jadi Yaman ni duduk di pintu yang menghubungkan antara Asia dan Timur dan juga Barat. Dikatakan Yaman dahulunya lebih besar dari peta politik yang ada hari ini, meliputi sebahagian timur dan selatan Arab Saudi serta barat Oman. Jadi memang kalau kita tengok sejarah, peta dunia yang ada hari ini tidak sama dengan peta dahulu kala. Wilayah-wilayah, kerajaan-kerajaan yang ada dulu berbeza. Ada kerajaan yang tidak ada dulu, tapi ada pada hari ini. Contohnya macam Jordan. Dulu tak ada negara Jordan.
Dia jadi wilayah Syam dulu. Ada negara yang asalnya ada kerajaan tapi sudah hilang. Contohnya kerajaan Sabak yang merentah dalam daerah-daerah tertentu dalam Yaman. Nah, ni tak ada dah. Jadi dikatakan apabila merujuk Yaman, khususnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaman ni lebih besar lagi daripada peta yang ada, yang kita tengok dalam gambar hari ni. Dia luas lagi. Maknanya Saudi Arabia tu termasuk sekali sebahagian selatan dan timur Saudi Arabia serta barat Oman tu termasuk Yaman sekali dulu. Bahkan ada yang berpendapat bahawa Yaman meliputi hampir keseluruhan semenanjung Arab. Ada sejarawan yang nyatakan dulu ada dinamakan Al-Yamanil Kubra, iaitulah Yaman yang besar yang meliputi hampir keseluruhan semenanjung Arab. Pandangan inilah yang menjadi punca ketegangan yang sering berlaku dalam lipatan sejarah antara Yaman dan negara-negara sekitar. Jadi memang ada pandangan yang kata Yaman ni termasuklah negara Arab Saudi itu adalah asal ni di bawah pengaruh Yaman. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaman berada di bawah pengaruh Parsi. Yaman berada di bawah pengaruh Parsi pada zaman Nabi. Parsi sudah meletakkan pemerintah dia di Yaman. Gubernur dia ada di Yaman waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab tapi bekerja untuk Parsi. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaman merupakan penempatan banyak tamadun-tamadun silam, seperti tamadun kaum Sabak, kerajaan yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kerajaan Balqis. Kaum Ad, kaum yang diutuskan padanya Nabi Hud. Kaum Iram, yang disebut dalam Al-Quran juga Iramadzatil Imad, dan juga kaum Thamud. Lokasi-lokasi ni ada dalam daerah-daerah di Yaman. Thamud ni kaum yang diutuskan pada mereka Nabi Saleh. Oleh kerana Yaman ni duduk tepi laut, dan memang tamadun dulu dia tak macam hari ni. Dulu tak ada kenderaan darat melainkan binatang-binatang. Kereta-api tak ada. Pengangkutan udara petah lagi tak ada zaman dulu. Jadi pengangkutan yang paling mudah, cepat dan praktikal untuk bawa barang-barang yang banyak dulu adalah pengangkutan melalui air, sama ada laut ataupun sungai. Jadi bagi kawasan Arab, tamadun Arab ini dikatakan bermula daripada Yaman, kerana dia berada bukan sahaja di tepi sungai, di tepi laut, akan tetapi laut yang strategik yang menghubungkan antara timur dan barat. Bahkan ada pendapat malah Yaman dikatakan sebagai negara asal-usul bangsa Arab. Bahkan ada pendapat dari kalangan ulama tafsir yang mengatakan di Yamanlah tempat pertama kewujudan manusia di atas muka bumi ini, iaitu Nabi Adam AS dan isterinya Sayyidatina Hawa. Jadi berkait dengan pendapat bahawa Yaman ini negara asal-usul kaum Arab ni, pendapat yang agak kuat. Kerana kaum Arab yang ada pada hari ini ni
bersalasilah daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail asal dia bukan kaum Arab, dia bukan orang Arab. Dia anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni berasal daripada Iraq, di negeri Babylon. Kemudian diusir oleh Namrud. Dia kemudian menetap di Palestin. Di Palestin lah Nabi Ismail dilahirkan. Kemudian diperintahkan Nabi Ismail bersama ibunya Sayyidatina Hajar untuk menetap di Mekah yang sebelum ini tidak ada apa-apa, tak ada orang. Tamadun tak ada lagi. Tapi tamadun awal orang Arab telah bermula di Yaman. Jadi selepas daripada peristiwa Siti Hajar dan Nabi Ismail ni berjumpa dengan mata air Zam-Zam yang mengeluarkan air yang sangat banyak, yang sangat berkhasiat, yang banyak memberi manfaat kepada bukan sahaja manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalangan orang Arab yang berasal daripada Yaman ini bila bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail ini, dia menetap bersama. Dan daripada itu bernikah kahwinlah antara keturunan Nabi Ibrahim ni dengan keturunan Arab Yaman ni, lalu lahirlah keturunan Arab-Arab yang banyak di tanah Arab hari ini. Bahkan ada juga pendapat yang lebih dahsyat daripada itu, yang mengatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam diciptakan di Yaman. Pandangan ini mengambil kira berkenaan dengan perkataan Jannati Adn, syurga Aden, tempat Nabi Adam alaihissalam diciptakan itu, dengan maksud literal. Jannat dengan maksud taman. Aden ini merujuk kepada satu daerah di Yaman yang bernama Aden hari ini. Dan di sana memang kawasan tu kawasan dulu tidak macam hari ini. Hari ini para pasir. Tapi dulunya kawasan tersebut adalah kawasan yang subur dan tak mustahil ada taman di situ. Maka dikatakan Nabi Adam bermula daripada situ. Ini ada satu pandangan. Di era moden, Yaman sebelum ini dipecahkan kepada dua buah negara berbeza, iaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara. Ekoran pecahan yang berlaku terhadap koloni Eden. Yaman ni oleh kerana geografi yang berbeza antara utara dengan selatan, seringkali pemerintahan di kedua buah kawasan ini berbeza. Sebelum zaman Osmaniyah lagi, pemerintah di Yaman Utara suku, pemerintah di Yaman Selatan suku. Bila tegak Osmaniyah pun, Osmaniyah mula-mula mentadbir Yaman Utara je. Dia tak takbir ke Yaman Selatan. Lepas besar tu barulah ditakbir Yaman Selatan. Kemudian berlaku era penjajahan. Penjajah juga mula-mula dia kuasai Yaman Selatan dulu. Yaman Utara tak berjaya lagi. Kemudian muncul pula selepas era Osmaniyah tu pemerintahan Al-Mutawakkil yang juga menguasai Yaman Utara. Senang ceritanya, geopolitik Yaman ini sering memisahkan di antara utara dengan selatan. Utara ni kawasan yang lebih sejuk,
kawasan yang lebih sesuai untuk bercucuk tanam dan kawasan yang bagus untuk aktiviti ekonomi lah. Jadi kawasan Yaman Utara ni biasanya maju. Yang kita sebut banyak tamadun-tamadun ni kawasan ni lah Yaman Utara. Yaman Selatan ni panas. Yaman Selatan ni situlah Hadramaut, situlah kawasan-kawasan yang memang terkenal dengan panas. Perwatakan negara berbeza, hatta hari ni pun kalau dalam mazhab-mazhab Islam pun berbeza. Yaman Utara ni diramai yang beraliran Salafi dan juga Zaidiyah. Manakala belah-belah Yaman Selatan ni lebih kepada Sunni yang beraliran Habaib. Jadi bukan sahaja perbezaan antara dua wilayah ini, malah saling berperang antara satu sama lain. Yaman ini terkenal dengan negara yang memiliki kabilah-kabilah yang kuat. Hasil daripada perpecahan yang lama berlaku di sana, kabilah-kabilah ini memiliki tentera, senjata, jentera perang masing-masing yang dibiayai oleh banyak pihak bertujuan untuk menguasai kawasan yang kita kata strategik tu. Dia duduk di muka pintu penghubungan antara Timur Barat. Yang berkuasa di barat, tapi yang banyak hasil masuk bumi adalah di timur. Jadi barat memerlukan timur untuk ambil barang-barang, ambil hasil masuk tempat penjajahan. Nak lalu mesti lalu checkpoint dia adalah Babul Mandab, Yaman. Jadi penjajah-penjajah perlu memastikan Babul Mandab ni selamat. Nak selamat, dia mesti menguasai Yaman. Jadi kerana itulah Yaman ni tak pernah aman. Ada sama cubaan-cubaan untuk menguasai. Cara dia kuasai oleh kerana kawasan Arab ni dia tidak macam kawasan kita. Mana-mana pun boleh buka penempatan. Kawasan Arab ni bukan semua tanah tu sesuai. Ada tanah berbukit-bukit tak sesuai. Tanah tandus. Tanah yang berpasir tak sesuai. Tanah yang jauh daripada sumber air tak sesuai. Tanah yang banyak terdedah kepada bencana alam, gempa bumi ke, gunung berapi ke, tak sesuai. Jadi kebiasaan perkampungan ni jauh-jauh. Bila perkampungan jauh, kekuatan kabilah-kabilah satu-satu perkampungan ni jadi kuat. Ini menyebabkan Yaman ni susah untuk bersatu. Sehinggalah pada tahun 1990, ia hanya bergabung pada tahun 1990 dan dikenali selepas tu dengan Republik Yaman. Lepas pada tu barulah dikenali sebagai Republik Yaman. Ada hari ini. Dulu Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara diperintah oleh pro Barat, perintah pada pro sosialis. Jadi 1990 tu seorang pemimpin yang terkenal lah, hari tak ada dah, Ali Saleh. Dia ni jadi pemerintah yang dikatakan pemerintah yang hebat, pemerintah yang pandai ibarat menari di atas kepala ular, dia kata. Sebab seni nak merintah Yaman ni tak mudah. Dia daripada kabilah Bani Ahmar, antara kabilah yang paling kuat lah di Sana'a. Tapi sekadar kuat je lah, nak mengalahkan semua kabilah yang ada di Yaman tak mampu. Tapi dia pandai dengan rundingan, dengan itu apa sebagainya. Jadi sebab tu orang kata dia ni seolah-olah menari di atas kepala ular. Kita biasa dengar orang kata ular je menari, tarian ular. Ular menari ikut seruling. Ni menari atas kepala ular. Jadi dia adalah seorang pemimpin yang boleh menyatukan Yaman sehinggalah sebelum Arab Spring.
Yaman merupakan antara tempat yang didoakan keberkatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Syam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina wa qalu wa fi Najdina. Qala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Qalu wa fi Najdina. Qala hunaka az-zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Ya Allah, berkatilah Syam dan Yaman kami. Sahabat bertanya, bagaimana pula dengan Najd kami? Ini sahabat Nabi ni tiba-tiba dia berdoa, ya Allah, berkatilah negeri Syam dan berkatilah negeri Yaman. Jadi Syam duduk di arah utara, tanah Arab. Yaman duduk bawah arah selatan. Di barat adalah Laut Merah. Di sebelah timur tu ada wilayah Hijaz. Sebab apa Nabi dak berdoa ke Hijaz letak hak keliling tanah Arab ni? Jadi sahabat pun tanyalah, kenapa tidak didoakan Najd? Najd hari ni di Riyadh. Kita pun dah baca dah kisah ataupun bab yang khusus mengenai Najd ni. Jadi sahabat tanya lagi, bagaimana pula dengan Najd? Nabi kata, ya Allah, berkatilah Syam dan Yaman. Nabi tak layan soalan tu. Sehinggalah ada riwayat kata 3 kali sahabat tanya, barulah Rasulullah menyatakan di sana bakal berlaku gempa dan ujian ataupun fitnah. Nabi tak doa tu sebab Allah wahyukan kepada dia bahawa di sana tu tak berkat. Iaitulah berlaku di sana gempa dan ujian. Az-zalazil wal fitan. Juga akan muncul tanduk qarnus syaitan. Diistilahkan sama ada tanduk syaitan ataupun era syaitan, qurun. Zaman-zaman setan. Ini yang berlaku di Najd dan kita dah huraikan apa yang dimaksudkan hadis ni. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW juga menyatakan kelebihan penduduk Yaman sebagai beriman dan berhikmah. Sabda Rasulullah SAW, Ja'a ahlul Yaman hum araqqu af'idah al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Telah datang penduduk Yaman. Bila ada orang Yaman datang kepada Nabi SAW untuk mengetahui tentang Islam, Nabi pun sifatkan mereka ni, orang Yaman ni jiwa yang paling lembut. Walau orang Yaman ni boleh tahan juga kasar dia, nak banding dengan Arab-Arab tempat lain. Tapi Nabi sifatkan araqqu afidah, dari sudut hati, jiwa dia ni lembut sebenarnya. Dia baik. Keimanan adalah di Yaman. Nak cari keimanan, carilah di Yaman. Kefahaman adalah Yaman, kebijaksanaan adalah Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkara ni boleh kita tengok. Hari ni pun Yaman ni menjadi antara pusat pengajian Islam dan pusat yang melahirkan ramai alim ulama. Universiti, contohnya Jamiah Iman Yaman. Yaman ini terkenal dengan tempat orang mengaji ijaz ilmi. Di sana ada seorang syekh yang terkenal ni, tak ada dah. Kalau tak silap dia ada di Turki sekarang ni. Dia mulai lari ke Saudi. Lupa dah nama syekh tu. Jadi syekh ni sangat terkenal dengan bidang ijaz ilmi. Dan dia dan di sanalah memang ramai ulama-ulama yang hebat yang melahirkan pula generasi pelajar-pelajar di Malaysia pun ramai di sana. Sama ada di Sana'a ke ataupun di Hadramaut, wilayah-wilayah di sana, Hudaidah ke dan sebagainya. Banyak pusat-pusat pengajian dan keagamaan Islam ini dihayati di sana.
Di akhir zaman, Yaman juga menjadi tempat berhimpun tentera Islam selain Syam dan Iraq. Nabi juga memerintahkan agar bersama dengan tentera Yaman satu masa nanti, sekiranya tidak mampu untuk ke Syam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayusirul amru ila an takunu junudan mujannadah, jundum bisyam wa jundum bil Yaman wa jundum bil Iraq." Qala ibn Hawalah, "Khur li ya Rasulullah in adraktu dhalik." Faqala alayka bisyam fa innaha khiyaratullah min ardihi yajtabi ilayha khayratahu min ibadihi, fa amma in abaitum fa alaykum biyamanikum wasqu min ghudrikum fa innallaha tawakkala li bisyami wa ahli. Akan berlaku berbagai perkara, Nabi kata, sehingga membawa kepada terbentuknya beberapa pasukan tentera. Keadaan akan menjadi kacau bilau, huru-hara, sehingga mewujudkan beberapa kumpulan tentera di serata. Antara Nabi beri contoh, ada tentera di Syam, ada tentera di Yaman, dan ada tentera di Iraq. Jadi hari ini tiga-tiga tempat yang Nabi sebut ni berlaku perang belaka. Di Iraq, di Syam, di Yaman. Syam ni Syria, Palestin termasuklah tempat perang belaka tu. Ibn Hawalah berkata, jadi sahabat hanya Nabi, "Pilihlah untuk kami, wahai Rasulullah, sekiranya kami sempat dengan suasana demikian." Nabi cerita waktu akan datang. Sahabat ni tak tahu bila akan berlaku. Dia ingat berlaku mungkin disempat dengannya. Dia kata, dah ada tentera di Syam, ada tentera di Yaman, ada tentera di Iraq, kami nak ikut tentera mana ni? Jawab Rasulullah, "Wajib kamu bersama dengan tentera Syam. Alaikum bisyam," Nabi kata. Sesungguhnya mereka adalah pilihan Allah di kalangan hamba-Nya di muka bumi ini. Nabi kata, kalau muncul tentera-tentera Islam yang memang betul-betul kita kena pasti ciri-ciri tentera-tentera yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan nas-nas wahyunya, maka pergi bersama dengan mereka. Yang dimaksudkan ini merupakan tentera yang akan dipimpin oleh Imamul Mahdi. Imam Mahdi akan menjadikan Syam sebagai pengkalan tenteranya, dan akan berpengkalan di sana sehinggalah turunnya Nabi Isa juga di Syam, di Menara Putih, di Damsyik. Kita akan baca bab Syam nanti. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Cuma bukan semua orang mampu untuk pergi ke Syam. Nabi kata, jika kamu enggan, maknanya tidak mampu ke apa sebagainya, maka bersamalah dengan tentera Yaman. Kalau tak boleh pergi ke Syam pun pergi ke Yaman. Walaupun tidak bersama dengan tentera Imamul Mahdi, tapi ada tentera Islam yang berjuang di sana. Bersama dengan mereka. Dan minumlah dari sumber airnya. Sesungguhnya Allah telah mewakilkan padaku Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini masih lagi tidak berlaku hari ini. Jangan cepat-cepat sangat pergi. Tunggu Imam Mahdi keluar dulu. Barulah hak tu wajib belaka. Kena pergi. Tak nanti orang suruh. Kena pergi, wajib berbai'ah pada dia. Sebab tu Nabi kata, pergi bila muncul tentera di Syam tu, pergi berbai'ah dengan Imamul Mahdi. Pada hari ini, nasib Yaman tidak kurang huru-haranya berbanding Syria dan Iraq. Lepas Arab Spring. Arab Spring ni dia mula di Tunisia. Kalau kita masih ingat, akhir tahun 2010. Bawah pemerintahan Zainal Abidin Ali. Kemudian merebak ke Libya, merebak ke Mesir, merebak ke Syria, merebak juga ke Arab Saudi,
juga merebak ke Yaman. Berlaku perang saudara yang amat dahsyat di antara kabilah-kabilah dan aliran-aliran. Dan berlaku ni sebenarnya antara kabilah-kabilah ni masing-masing. Ditambah dengan campur tangan asing dari berbagai kuasa politik. Termasuk Arab Saudi, UAE, US, NATO, tentera Arab bersekutu, Rusia dan Iran. Masing-masing apabila tengok Yaman ni sudah tidak stabil dan masing-masing bimbang. Terutama sekali kuasa besar lah. Kuasa timur, Rusia ataupun kuasa barat, Amerika dan sekutu dia. Masing-masing bimbang. Kalau kerajaan yang ada ni jatuh, kerajaan mana yang akan naik? Kalau kerajaan yang pro kepada barat akan menyebabkan kuasa timur akan hadapi masalah, terutama sekali nak guna laluan tu. Kalau kuasa timur berkuasa juga, barat akan hadap masalah. Jadi masing-masing tidak mahu membiarkan Yaman ini jatuh ke pihak pesaing politik dia. Maka masing-masing pun cuba capur tangan lah. Cuba capur tangan, ingin meluahkan pengaruh masing-masing di sana. Dan masing-masing ini gunakan kabilah-kabilah yang ada di Yaman tu untuk menjalankan peperangan bagi pihak mereka. Beri piti, beri senjata, peranglah sama-sama. Itu yang berlaku. Dan akhir-akhir ini bukan sahaja mereka menggunakan tentera yang ada di sana, bahkan tentera-tentera upahan, tentera-tentera dari luar. Malah Saudi, UAE juga terlibat menghantar tentera, termasuk Iran juga. Termasuk Amerika. NATO hantar tentera juga ke sana. Padahal Yaman ni tak ada benda pun. Orang Yaman ni miskin dia. Tapi oleh kerana potensi Yaman ni dalam kepentingan politik dan juga ekonomi, maka nyawa orang awam dianggap tidak bernilai di sana. Yang penting dapat kuasai kawasan tersebut. Itu yang berlaku hari ini. Yaman menjadi rebutan antaranya kerana lokasinya berada di Bab el-Mandab. Ia adalah pintu keluar barat dari Laut Mediterranean melalui terusan Suez dan Laut Merah bagi menuju ke arah timur. Yang kita cerita tadi. Barat tidak mahu Yaman jatuh ke tangan seteru mereka iaitu Rusia dan Iran yang bakal mengancam keselamatan laluan perdagangan dan ketenteraan laut mereka ke arah timur. Oleh kerana penduduk Yaman ni penganut Syiah mazhab Zaidiyah. Walaupun berbeza dengan Iran, dia Syiah Imamiyah. Tapi atas nama Syiah ni, jadi Barat takut Yaman ni berjaya untuk dikuasai oleh pengaruh Iran. Dan itu sebenarnya yang berlaku selepas pada itu. Kabilah Houthi, kabilah yang disisihkan di zaman pemerintahan Ali Abdullah Saleh, Ali Saleh, diberi biaya oleh Saudi untuk lawan Ali Saleh ni. Bila kabilah Houthi ni berjaya melakukan penggunaan kuasa, Iran cepat-cepat mari lobby beritahu bahawa selama ni mereka ni ikut Amerika. Belanja-belanja yang diberikan oleh Saudi ni sebenarnya atas restu Amerika nak menjalankan misi Amerika. Menyebabkan lepas Houthi dapat kuasa ni, dia beralih kiblat. Beralih kiblat ke Iran pula. Hak ni yang ditakuti oleh Barat. Lepas pada itulah dilancarkan perang mengalahkan Syiah. Dia pula kata Syiah ni bahaya, memberi kesesatan kepada Sunni. Dia Amerika tolong pula lawan orang Islam, lawan Syiah. Ada betul ke tak
pemikiran begitu. Jadi musuh bila tolong kita ni ada benda pelik sebenarnya. Dulu hak dia tolong dia tak beritahu pula, tak main pula isu Sunni Syiah ini. Ini adalah satu helah yang mereka guna untuk perdaya orang Islam. Walaupun hadis menyatakan bakal terbentuk tentera di Yaman, namun sehingga kini kita masih belum mampu menetapkan tentera mana satukah yang dimaksudkan. Apakah telah wujud dan telah berlalu di zaman lampau, atau apakah sedang terbentuk sekarang atau belum terbentuk buat masa ini. Maka hadis ini tidak boleh dijadikan satu-satunya petunjuk bagi membenarkan kita mengikut mana-mana kumpulan di sana tanpa melihat kepada keseluruhan petunjuk ajaran Islam. Jadi hadis ini sebut secara umum. Nabi kata, masa dia ada lagi lah, 1400 tahun dulu, Nabi kata akan berlaku perkara-perkara yang besar sehingga menyebabkan terbentuknya tentera-tentera. Dan apabila sempat tu, kalau mu mampu maka pergi ke Syam, kalau tak mampu pergi ke Yaman, Nabi kata. Tapi Nabi tak sebut zaman bila, waktu mana, tentera mana yang dimaksudkan itu. Lebih-lebih lagi hari ni, bila kita tengok ke Syam, tengok ke Syria, tentera macam-macam jadi. Ada Free Syrian Army, ada Jabhah Nusratul Syam, ada ISIS, ada Al-Qaeda, malah Taliban pun terlibat sekali. Ahrarus Syam, macam-macam nama ada. Tak kira lagi sayap bersenjata daripada parti Kurdi dan tentera-tentera luar yang masuk. Semua tu Islam lah ke? Kalau kita sebut ni. Jadi kalau dimaksudkan oleh Nabi, hak mana? Adakah kita mampu untuk tentukan? Kalau nak kata semua mustahil. Sebab sebahagian daripadanya tu perang sama-sama sendiri. Perang sama-sama tu. Kurdi lawan ISIS, FSA dia berlawan dengan yang proksi yang ditajuk oleh Turki, hak ni. Perang dengan proksi ditajuk oleh Emirates. Perkara yang sama berlaku di Yaman. Muncul kumpulan-kumpulan tentera yang macam-macam. Daripada kabilah Houthi, kabilah-kabilah lain terlibat. Di Libya pun sama. Jadi, kita tak boleh nak define, nak menentukan lagi tentera yang benar-benar merujuk kepada tentera yang memihak kepada Islam yang Nabi suruh sertai. Kerana umat Islam dilarang untuk berperang sesama Islam. Kalau ciri-ciri tentera Islam, mereka tak perang sama sendiri. Nabi ajar, kalau kita bertemu dengan tentera sama Islam, maka pukullah pedang kita di atas batu sehingga jadi sumbing. Sehingga jadi tupur, kita tak mampu bunuh orang. Biar orang bunuh kita. Maknanya Nabi larang perang sama kita. Biar kita mati tak apa. Daripada kita membunuh saudara Muslim kita. Jadi, tak boleh nak menjadikan hadis ini untuk mengkhususkan apa yang berlaku pada hari ini. Belum sampai masanya lagi. Dan itulah tafsiran yang paling tepat bagi hadis yang Nabi riwayatkan ini. Hanya berlaku ketika kemunculan Imamul Mahdi. Hari ini kita tak boleh nak baca. Maka jangan tersilap untuk kita ni menyahut seruan-seruan jihad tanpa membaca fik-fik jihad yang sebenar. Apakah syarat-syarat untuk jihad? Apakah larangan-larangan dalam berjihad? Kalau tidak, kita hanya akan berbunuhan sesama Islam je. Dibimbangi, kita hanya diperkudakan oleh musuh-musuh Islam yang berniat jahat dan bernafsu tinggi demi kepentingan duniawi mereka. Jadi yang berlaku hari ini memang begitu. Orang-orang Islam yang ada senjata, yang perang sama-sama sendiri itu, berperang untuk pihak yang beri mereka senjata.
Bukan perang nak boleh kuasa nak tegak nama je, kononnya nak tegakkan syariat Islam, kononnya nak melawan kezaliman apa sebagainya. Tapi boleh-boleh mengetah bila berjaya menjalankan misi dia, akhirnya mereka ni akan dikalahkan, digulingkan pula. Ini sejarah yang berlaku dalam banyak peristiwa. Dipergunakan bila sudah tidak diperlukan lagi akan dihapuskan Islam. Jadi kena hati-hati. Jangan selalu duk ikut apa yang dicatuk oleh musuh. Selain itu, Yaman juga bakal menjadi saksi keluarnya api yang menghimpunkan seluruh manusia timur dan barat. Itu cerita hadis Nabi berkait dengan tentera tadilah. Ini lagi satu benda yang Nabi sebut berkait dengan akhir zaman tentang Yaman ini adalah keluarnya api yang menghimpunkan seluruh manusia timur dan barat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Fadzakara ad-duqana wad-dajjal wad-dabah wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Wa akhiru dhalik narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarih. Sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda. Yang pertama dukhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabah, yang keempat matahari terbit dari arah barat, yang kelima turun Nabi Isa, yang keenam Ya'juj dan Ma'juj. 7, 8 dan 9, 3 gempa bumi, satu di timur, satu di barat dan satu di semenanjung Arab. Dan terakhir, ini yang kita fokuskan, iaitulah api yang terbit daripada Yaman menghimpunkan manusia ke tempat perhimpunan yang disebut sebagai mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Kesemua perkara yang dinyatakanlah hadis ini disebut sebagai tanda besar kiamat. Bila ulama menyatakan tanda besar kiamat, biasanya merujuk kepada 10 perkara dalam hadis ini. Menurut sebahagian pendapat, ia berlaku sebelum detik kehancuran bumi, iaitu kiamat. Maknanya sebelum berlaku kiamat ni, benda ni akan berlaku dulu satu persatu. Sekarang ni tak berlaku lagi. Apa perkara-perkara ni mengikut kau yang sahih. Ada pendapat yang kata dah berlaku, ada pendapat yang kata tak semestinya semua tu kena berlaku serentak. Ada yang berlaku awal dulu. Ini tak berlaku secara berturutan pun. Jadi macam-macam pandangan. Sebab riwayat hadis ni pelbagai. Ada riwayat yang sebut dajjal dulu baru dukhan. Ada yang awalkan munculnya matahari dari arah barat. Jadi perbahasan tu banyak. Ada juga pandangan yang menyatakan peristiwa, khususnya peristiwa muncul api ni, hak ni sahaja yang Nabi SAW sebut wa akhiru dhalik, yang terakhir. Maknanya hak depan tu tak semestinya berturutan, tapi hak belakang sekali tu, nak nombor 10 tu mesti akhir sekali. Sebab Nabi kata akhiru dhalik. Yang akhir sekali tu adalah perkara tanda yang terakhir. Lepas berlaku hak ni, terus berlaku kiamat. Dihimpunkan sebelum dibinasakan sekaligus di saat tiada lagi orang beriman di atas muka bumi ini. Jadi antara perkara yang akan berlaku hari kiamat kayak gini, tinggal orang-orang kafir belaka, orang Islam mati belaka dah, akan muncul api dari arah Yaman. Api ni akan menakutkan manusia yang ada tu, yang menyebabkan manusia lari. Manusia ni lari menuju ke arah Syam. Api kejar kat belakang ni. Jadi manusia lari ke arah Syam, sampai ke arah Syam, berlaku kiamat. Berlakulah kiamat, kehancuran bumi itu. Ini satu pandangan, api ni keluar. Jadi manusia ni dia sebelum dia mati ni, dia dah dihimpunkan sebelum berlaku kiamat. Ada juga pandangan yang mengatakan ia berlaku selepas peristiwa kiamat. Ada pandangan lain juga, yang kata hak maksud Nabi akhiru zalik tu adalah lepas peristiwa kiamat baru berlaku. Iaitu di saat manusia dihidupkan kembali sesudah mati. Lepas manusia bangkit ni, muncul api dan manusia lari daripada api ni,
lalu berhimpun di sebuah tempat, situlah dipanggil padang mahsyar. Akhirat kelak. Di situlah lokasi padang mahsyar menurut pandangan ulama yang mengatakan bumi ini jugalah manusia akan dibangkitkan semula. Yang berbeza cuma peralihan dari dimensi alam dunia kepada dimensi alam akhirat. Jadi ada ulama yang pandangan oleh itu maknanya lepas berlaku hancur kehancuran bumi ini, jadi hancur kehidupan alam apa sebagainya, tapi bumi ini sebagai satu objek ni akan dimunculkan kembali. Lokasi Yaman tu mungkin tak sama dah akhirat dengan dunia, tapi lokasi Yaman tu masih ada. Dia berbeza hanya dimensi sahaja. Ini pandangan oleh ulama, antaranya pandangan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah dia. Dia kata akhirat kelak atas bumi yang sama kita pijak ni juga, cuma dengan hukum fizik yang berbeza, dengan keadaan yang berbeza, tak sama macam hari ni. Bila muncul api dari arah Yaman ni, kita tak perlu bahas lah, sebab ia berlaku di akhirat. Dia kata lagu mana boleh berlaku apa sebagainya, ikut hukum akhirat semua boleh berlaku. Sebab benda berbeza sama sekali dengan apa yang berlaku atas dunia hari ni. Itulah yang akan hambak manusia ke padang mahsyar. Yang dikatakan padang mahsyar akhirat kelak tu tapak wilayah Syam pada hari ini. Ini semua pandangan-pandangan yang tidak boleh dipastikan kebenaran atau tidak. Ini pandangan yang tidak disebut oleh Nabi SAW secara jelas. Maka tidak perlu diperbahaskan panjang, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ini disokong. Kalau kita nak bincang pandangan yang kata api ni akan muncul lepas pada kiamat, ini disokong dengan satu lagi hadis. Di mana Abdullah bin Salam bertanya, apakah peristiwa perkara pertama bakal berlaku di hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, ama awwalu asyrati sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghrib. Adapun perkara pertama berlaku adalah api yang menghimpunkan seluruh manusia daripada timur hingga barat. Hadis riwayat Bukhari. Tapi hadis ni pula ada ulama-ulama yang menjelaskan. Dia kata hak ni bukan berlaku pada alam akhirat, tapi perkara yang pertama berlaku masa berlakunya hancur bumi berhancur tu. Hak kita baca dalam Quran, bukit bukau berterbangan umpama kapas, ibu-ibu yang mengandung sampai keguguran anak, berlari ketakutan, bunyi tempikang sangkakala yang mengerikan, dahsyat berlaku, bulan bintang berguguran jatuh. Hari kiamat ni antara benda yang mula-mula berlaku sebelum berlaku gugur jatuh bulan bintang apa sebagainya ni adalah muncul dulu api yang akan menghambak manusia, yang akan himpun manusia seluruh timur barat akan berhimpun di Syam yang disebutkan. Ini pandangan ulama tafsiran juga, yang benda yang hanya sahihnya akan berlaku bila dia berlaku nanti. Barulah tak ada perbezaan pandangan. Sekarang ni tak berlaku, masih banyak ulama boleh berpandangan. Wallahu a'lam mana satu yang tepat, tapi kita boleh ambil sebagai maklumat. Hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dengan itu cukuplah dulu apa yang nak disampaikan pada malam ini daripada tajuk Yaman ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak gambaran tentang apakah yang berlaku dan kita tahu apakah yang kita nak ambil pengajaran. Terutama sekali dalam bab hadis peperangan tadilah, di mana kita tidak boleh untuk senang-senang baca hadis ni tu kata ni zaman ni kita pergi perang dinu berlawang sama-sama Islam. Kononnya ni tentera yang Nabi SAW suruh pergi. Kalau si A masuk kumpulan A, si B masuk kumpulan B, dua-dua ikut kata hadis Nabi belaka, dua-dua di Yaman belaka, tapi perang sama sendiri. Kata hak mana betul, hak mana salah. Jadi tak kena kalau kita berpandukan hanya kepada hadis ni saja dalam membuat penilaian. Jadi pandangan kita hadis ni belum lagi berlaku. Itulah pengajaran utamanya. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan dakwah-dakwah pihak yang tidak jujur, pihak yang berkepentingan, yang tidak baik kepada umat Islam, yang kita terpelihara daripada fitnah akhir zaman yang sangat mencabar ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di sisi sendiri. Minta maaf banyak-banyak kalau salah dan silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.